Jadi kita tengok Allah sebut Zikrul Rahman. Lalu ustazah dengan sahabat-sahabat mencari kat mana lagi ada ayat-ayat Ar-Rahman. Bila cari ayat Ar-Rahman, kami bukan jumpa ayat, tapi kami jumpa surah. Betul tak? Surah. Jangan kata ayat, ada surah. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Jadi surah Ar-Rahman ni, apa intipati yang besar dalam surah Ar-Rahman? Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Nanti kita akan bertemu dengan kalimah ataupun ayat yang diulang-ulang sampai 30 kali lebih. Ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Jadi wallahu a'lam, bila kita tengok pada ayat ni, Zikrul Rahman, mengingati Ar-Rahman dalam maksud yang memang tidak memang itu memang asaslah, maknanya ikut ajaran agama, tidak berpaling daripada ajaran Allah, itu memang asas kepada maksud ayat ini. Tapi dalam masa yang sama, muslimat sekalian, Zikrul Rahman, mengingati Ar-Rahman, seolah-olah memberi maksud kita ingat kepada Allah dalam bentuk mengingat bahawa Allah telah mengurniakan kita nikmat yang sangat banyak. Sungguh muslimat sekalian, kadang-kadang yang menjadi kesempitan dalam hati, kedukaan, kemurungan, tekanan dan sebagainya, sebab kegagalan kita untuk melihat bahawa kita sedang dicucuri sebanyak-banyaknya nikmat oleh Allah. Setuju ke tak setuju? Kita ingat Allah, tapi kadang-kadang ada orang ingat Allah dalam keadaan tidak puas hati. Kita ingat Allah, tapi kadang-kadang kita ingat Allah, kita mengingat kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Orang ingat dalam bentuk ingat susah ni lain, tak sama dengan orang ingat dalam bentuk ingat Allah dah bagi aku banyak nikmat. Jadi seolah-olah sangat signifikan muslimat sekalian bila kita nak kait. Sebab ustazah ambil bidang ni, bidang pengurusan tekanan, bidang psikoterapi Islam. Jadi mencari, mengkaji. Jadi bila kita tengok kenapa depression, kenapa stres, kenapa macam-macam, sebab kita kurang kat situ. Kurang kat mana? Kita tidak dapat, kita kurang mengingati Allah dalam keadaan melihat nikmat yang melimpah ruah. Jadi ada orang ingat Allah untuk apa? Untuk dia sabar je lah, kan? Dia sabarlah nak buat macam mana. Beza dengan orang ingat Allah dalam keadaan apa? Ya Allah, nikmat kau bagi terlampau banyak. Kemudian ustazah relatekan dengan beberapa kes yang datang tu. Kes-kes yang datang, tengok macam mana. Macam betul lah. Macam betul. Nanti akan ada pihak yang kata, tolong ustazah nasihat pada isteri saya, tolong ustazah nasihat suami saya, apa dia, bagi tahulah banyak dah Allah bagi nikmat. Betul. Kadang-kadang panggil, kenapa depression sangat, kenapa ni, itulah suami saya ni. Kita tengok tu kita tahu, tuan-puan. Kita tengok tu kita tahu, ya Allah, seolah-olah tidak nampak pada suami tu yang baik-baik. Seolah-olah tidak nampak betapa besarnya nikmat Allah dah bagi ni. Ada suami, ada keturunan. Ingat benda kecil ke Allah bagi keturunan ni? Para Nabi dan Rasul berdoa, minta Rabbi habli minas salihin. Ada orang Allah uji tak kahwin. Ada orang Allah uji kahwin tapi tak dapat anak. Yang kita kahwin pun kahwin, dapat anak pun dapat anak. Ramai pula tu. Tapi boleh pula berkerut je memanjang dengan suami. Ustazah teringat ayat ni, tuan-puan. Siapa yang akan ikat kita? Siapa yang akan datang dekat kita? Siapa yang akan belenggu kita? Siapa yang akan jadi kawan karib kita? Yang akan duduk dalam pemikiran kita, yang akan berjalan ikut aliran darah kita? Syaitan. Ditenangkan. Kalau kes-kesnya ditenangkan. Sabar. Saya dah tak tahan. Sabar. Ya Allah, macam tak nampak nikmat dah. Macam tak dapat nikmat.
Itu saya kata orang macam ni kadang kena bawa pergi Palestin tu, hantar duduk Palestin kejap. Ya, hantar duduk Palestin kejap. Bila keluar suami tu tuan-puan, tak pernah terfikir suami tu akan balik semula. Tanya orang Palestin, ya sahabat-sahabat kita kat sana. Kita merajuk memanjangkan suami. Orang Palestin berjiwa besar. Okey, salam nak keluar, belum tentu balik. Entah yang balik tu jenazah. Tengok berjiwa besarnya mereka. Kita Alhamdulillah, suami pergi pagi balik tak petang, balik cuma lambat sikit 2 jam. Lambat 2 jam pun jadi masalah. Allahu Akbar. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Kalau kita tak boleh ingat Allah dalam bentuk nikmat yang sangat banyak yang Allah bagi kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti apa implikasi dan kesan dia? Syaitan akan merasuk kita. Ya, sungguh. Jadi maksud dia, muslimin muslimat sekalian, selain daripada apa yang kita dah bincang tadi, ustazah nak bagi sikit penekanan bahawa di sana bila kita ingat Allah ataupun dalam hidup ini kita kena ingat Allah dan kita kena ingat ini adalah satu kemampuan yang baik yang sangat diperlukan, iaitu kemampuan untuk menikmati, menghayati dan merasakan betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita semua. Ya, ini ayat dia, ayat yang ke-36. Wa may ya'shu 'an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Baik. Ayat yang ke-37. Dan sesungguhnya mereka, yakni syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Ustazah baca dulu ya dia punya maksud dia. Okey, yang ke-38. Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya jarak antara aku dan kamu di dunia dahulu seperti jarak antara timur dan barat. Memang syaitan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, kerana kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu layak bersama-sama dalam azab itu. Tengok ya para muslimat, Allah dah bagi tahu awal-awal dah, kat dunia ada orang hidup dengan setan. Ya, ada orang pendamping dia adalah syaitan. Ada orang BFF dia siapa? Syaitan. Wal iyadzu billah. Nanti bila akhirat mereka berharap, kenapa syaitan tak jauh daripada aku seumpama timur dan barat? Sebab masa kat dunia sedekat-dekatnya sampai mengalir dalam darah. Mana ada kita punya kawan mengalir dalam darah? Betul tak? Sekarang kawan baik, akak-akak semua, puan-puan semua duduk kat mana? Duduk sebelah aja. Ya, darah pun tak sama. Yang ni O apa? Apa tak nama darah? Lupa dah ustazah. Ya, dah lama dah tak bersalin, tak mengandung. Kalau mengandung ingat selalu pasal darah ni kan, ya. O plus, O positif kan? Ada O positif, ada B, ya. Darah pun tak sama. Ini Masya Allah tuan-puan sekalian, kalau syaitan ikut kita, syaitan jadi pendamping, bahkan boleh mengalir mujriyad dam, mengalir. Sebab tu perangai macam kena rasuk. Ya, cara berfikir macam berfikir orang kena rasuk. Memanjang, semuanya salah. Memanjang, semuanya tak betul. Nak mengamuk je, nak marah je. Allahu Akbar. Tenanglah sekejap, tenang. Bukan senang nak menenangkan orang yang sudah syaitan menjadi fahuwa lahu qarin. Kenapa? Ada sebab dia. Ada sebab. Telah meninggalkan panduan Ar-Rahman. Telah meninggalkan. Jangan buat-buat tinggal tuan-puan sekalian. Ya, kadang ada orang tinggal solat mudah-mudah. Tengok nanti apa akibat dia. Bukan bermakna tak apalah dah tua, besok saya semayang lah. Bukan. Fasa tempoh kita meninggalkan solat tu sangat bahaya. Bahaya macam mana? Dia mendekatkan kita dengan pendamping yang paling jahat sekali, iaitu syaitan. Ada beberapa kisah-kisah yang lekat dalam kepala ustazah tuan-puan. Di Malaysia ni yang lama-lama, ya, seperti kisah-kisah suami yang bunuh isteri, ya,
Isteri, suami isteri baik ni. Kalau katanya kat tempat kerja tu macam loving couple. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, si suami masa isteri tu sedang mandi. Ya, maknanya marah, tak puas hati satu benda, cemburu ke apa, tak tahu apa isu dia. Isteri ni buka pintu bilik air, ya, maknanya sambil marah-marah lah. Makna tak dan dah nak nunggu sampai habis mandi tu. Nampak tak agaknya apa yang amarah, yang menggelegak-gelegak tu. Tak boleh tunggu dah. Kita koklah marah sangat pun, tunggulah selesai mandi. Betul tak? Orang mandi tunggu selesai, duduk kerja kat luar tu. Tapi ni tak boleh dah. Sudahnya jadi apa? Bila dibuka pintu tu tuan-puan sekalian, si suami bila air dekat dengan dapur, ya, dah berbalah-balah mulut, berbalah-balah cakap, suami ambil pisau di dapur, lalu ditikam berkali-kali, kena bahagian paru-paru. Dia nak kena sekali bukan senang ya, dengan tikam pisau dapur kita tu. Dah lah pisau dapur kita tu tumpul. Ya, bukan senang. Tapi maknanya dalam keadaan apa tu? Marah. Apa yang mengalir masa kita marah? Syaitan. Kalaulah kita kata koklah tak kuat iman sangat pun, tapi maknanya atas nama kemanusiaan, tergamak kita tikam kucing, tergamak kita tikam walaupun kambing dah mati, tergamak kita tikam, tak tergamak. Macam mana seorang manusia, seorang suami tergamak tikam isteri? Berlumuran darah, terpercik darah. Tuan-puan mati. Ya, suami dibicarakan. Apa yang kita nampak dalam kes-kes seperti ini? Tak apalah, yang undang-undang tengok dari segi undang-undang. Ya, kami dari segi psikoterapi Islam nak tengok apa? Apa yang mendorong sehingga dia tidak dapat mengawal keadaan tu? Ya, apa agak-agaknya? Ya, yang kita nampak apa dia? Fahuwa lahu qarin nuqayyid lahu syaitana. Setan dah ambil tempat, dah membisikkan, dah merasuk, dah jadi teman, dah jadi pendamping. Agak-agak menyesal tak? Saya rasa menyesal.